Allah. Sebenarnya nak buat baik susah, nak dapat berkat susah. Sebab itu dah solat puluh-puluh tahun jaga saf, tapi kita masih tak nak jaga saf. Okay? Itu antara kedegilan kita. Kita nak duduk ikut kita lah, suka kita lah. Tidak mengambil kira tertibnya ilmu, tertibnya majlis dan tertibnya peraturan Allah. Peraturan Allah itu sangat cantik. Yang dipesan Rasulullah itu merupakan keindahan. Tapi kita tak ada keindahan tu. Kita dah cakap duduk sebelah tempat kosong, setan akan masuk. Dia tak akan masuk ke kepala punya. Sebab itu kita tak berubah. Bukan Umi suruhkan Umi dah. Minta maaf banyak letih tambah sikit. Okey. Kerana kita belajar ilmu, kita belajar hari-hari. Tapi ilmu jadi kefahaman, tak jadi keyakinan. Bila tak jadi keyakinan, dia tak jadi habit, dia tak jadi kelakuan. Macam mana nak bawa jumpa Rasulullah? Kami belajar hadis, kami belajar Quran, tapi kami tak amal. Macam mana gaya? Itu sebahagian daripada sebab mengapa ilmu kita tak mengubah kita jadi lebih baik. Serupa je. Datang masam, balik masam. Datang sedih, balik sedih. You know? Kemudian keyakinan sama je. Muka tersekeping lah macam tu. Sebab muka keyakinan itu berbeza dengan muka yang sengaja ada ilmu, tapi dia tak pakai ilmu, pakai baju cantik, cuba beli mahal-mahal, tapi simpan ni mahal. Pergi masjid pakai yang tak cantik dah lah. Akhirnya tak pakai-pakai pun. Okay? Dia terlupa bahawa jubah ternatakan sumpah dia. Tanya dia depan Allah, kenapa kamu beli tapi kamu tak pakai aku? Okay, kita bukan free, even though we're free to choose, but you can't be free to answer to Allah. Itu saja Umi sebut tu bukan kerana Umi. It's not because of me, adalah kerana adab. Sebab orang Islam adab kunci dalam akhlak dia, dan akhlak itu penampilan kepada iman dia. Itu kekuatan. Sebab itu orang kata, apa leti-leti tempat duduk je kot. Kerana tempat duduk tu mahal. Sebab itu berdiri betul tu mahal. Kan? Kalau pandang kiblat tapi tak berdiri betul, jadi duduk tak betul, sama berdiri tak betul. Okay? Itu kita kalau boleh, sebab itu kita nak keyakinan supaya boleh diaplikasi dalam kehidupan. Okay? Itu saja. Kat sekolah dulu kan cikgu suruh tak masih di depan. Depan jaga, contoh itu dididik kita supaya biasa dengan adab dalam majlis ilmu. Minta maaf banyak. Jadi minggu sudah kita jadi penampal. Jadi tajuknya kita bercakap masih ajal itu dekat. Betul? Betul ke salah? Okay. Kita rasa-rasa habis ke dok? Rasa lebih kurang habis lah kot, no? Orang tahu dah ajal macam mana apa persediaan dan sebagainya. Rasanya mungkin sudah juga disentuh oleh banyak orang. Tapi hari ini kita nak bercakap sejauh mana aku benar-benar cinta dengan Allah. Bagaimana caranya aku nak uji diri aku. Macam mana caranya kita nak bawa anda ke lab ataupun ke makmal untuk menguji diri sendiri. Kalau bercakap sayang Allah, tahu Allah, faham Allah tu dah ada dah. Semua dah tahu. Kita kata buat ini berpahala, buat ini dosa. Ya, kalau sekadar itu saja, kita hanya ada ilmu dan ada kepahaman. Tapi kita belum ada keyakinan. Sebab itu orang Melayu ulas ataupun buat simpulan bahas pepatah, tak kenal maka tak cinta. Kita dengan Allah baru kenal, belum cinta. Sebab itu perangai kita sulit untuk berubah. Sebab tanda kita belajar ke masjid ni, tanda kita belajar ilmu bila perangai kita berubah. Kalau perangai tak berubah, datang macam basuh kaki je lah. Kaki tak berubah, tapi basuh hari-hari. Contoh. Sebab itu sebagai educator lah kita kata. Terjun dalam dunia education. Kalau mendidik tapi tak mengasuh, penat. Okay, mendidik dapat sijil saja. Cikgu sekarang nak bagi dapat markah. Dia tak peduli akhlak. Sebab itu anak kita besar jadi merakam. Sebab kita pun tak kisah akhlak. Yang penting keputusan. Yang penting result. Yang penting datang masjid. Suka kita ke volunteer, suka kan kena bayar, betul? Kalau kita orang tak datang macam mana? Betul?
Itu pada setengah orang lah. Sebab itu kalau disebut Islamfobia itu bukan saja dia tak suka banyak benda, tetapi dia tak nak ikut peraturan. Okay, alah, suka kita lah duduk mana-mana bersama juga, dapat juga ambil ilmu, dengar juga kan. Kalau ada pendirian-pendirian itu tidak mengambil kira keberkahan, kita datang sama je, datang bagi bagian tapi tak berubah. Okay, cara bercakap tak berubah, cara muka tak berubah, cara gaul tak berubah, cara dengan Allah tak berubah. Okay, ini kekuatan. Maka setakat ini kita kenal Allah, tapi sudahkah kita cinta Allah? Ini kekuatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, memilih kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini membantu kita dekat dengan Allah, dekat dengan seluruh ciptaan Allah, yang namanya manusia dan juga yang namanya makhluk, yang namanya binatang, yang namanya alam. Kita kadang-kadang alam tu tak masuk dalam kehidupan. Makhluk-makhluk lain pun tak berapa nak masuk dalam kehidupan. Jadi sebenarnya sebagai hamba Allah, kita nak bangun bukan saja kenal Allah, tapi kenal makhluk Allah, kenal kita kata ciptaan-ciptaan Allah, sayang ciptaan-ciptaan Allah, termasuk tanah yang kita pijak hari-hari. Apa niat kita pijak tanah? Kita pijak dengan sombong, kita pijak dengan rakus, kita pijak dengan kotor, kita hina dia. Okey, ini kita akan jawab dengan tanah besok. Sebab itu kita nanti dihimpit tanah. Maka sekali lagi, adab kita berjalan di bumi juga akan ditanya oleh bumi. Kamu berjalan dengan sombong, mari di atas aku, sekarang aku nak himpit engkau jadi lempeng, supaya kamu rasa bahawa siapa yang berkuasa. Perkara-perkara ini harus diangkat sebagai sebahagian dari proses kita belajar. I want to be better. Better di mata Allah, better di mata Rasulullah, better di mata anak-anak, better di mata sahabat dan kerabat. Dan kalau boleh kita nak better to everyone. Okay, sebab itu tak sempurna jadi hamba Allah kalau kita tak sayang dengan ciptaan Allah, dengan hamba Allah yang lain. Sebab itu kita kata kita tak cinta lagi, kita baru kenal je. Kenal orang sebelah, tak kenal pun tak apa. Sebab itu satu sebab kenapa tak nak ubah tempat, kerana dia duduk sebelah kawan dia. Okay, dia terlupa kawan dia tu, bawa dia ke syurga kedok. Kawan dia tu kenal dia tak di akhirat, di mahsyar besok. Itu contoh. Oleh itu banyakkan kawan. Jadi ramai orang pergi masjid, kawannya tak bertambah, sebab dia datang bawa diri, balik diri. Itu pun masalah. Sebab itu ini tempat kita membina ukhuwah. Jadi kalau kena leti-leti itu nasib lah macam mana. Untuk ingat, untuk diingat dan mengingat, itu kekuatan. Okay, supaya kita rasa bahagia. Jadi bercakap tentang cinta Allah, kita bercakap tentang kenal Allah. Ini dua benda yang berbeza. Ni bawa kita kecil aja. Ini kimia kebahagiaan ciptanya Imam Ghazali. Jadi bila jumpa rasa macam cantik pula ulasan-ulasannya, yang kalau kita cuba je lah boleh dikongsi atau tidak. Walau dia kecil tapi isinya besar sangat. Kalau tak kena ulas tak jadi. Ada contoh. Sebab dia menggabungkan antara tauhid dengan tasawuf dengan cara yang sangat blendingnya cantik lah. Kitanya gitu. Tapi kalau disampaikan juga tak apa cantik, itu kelemahan Umi lah pula. Nak kena baca 10 kali lah kot baru. Okay. Jadi referennya daripada sini 100%. Jadi kalau kita kata apa perkara yang paling penting dalam hidup kita, kita nak jawab apa? Cinta siapa yang kita nak cari dalam dunia ni? Cinta Allah. Jadi kalau sebelum cinta kita nak kenal apa dulu? Kita kenal sejauh mana kita kenal Allah. Entahlah. Okay? Kita tak dapat jawab. Lepas itu kita tak dapat jawab. Apa tanda kamu kenal Allah? Apa cara kamu kenal Allah? Apa bukti yang kamu kenal Allah? Ini yang kita nak kena jawab. Sebab itu dalam tasawuf dia akan hurai satu-satu. Kalau kamu nak dapat tauhid, kamu nak tahu Allah, kamu pertama kena kenal. Cara nak kenal itu macam mana?
Adakah cukup dengan sifat 20? Adakah cukup dengan Asma Husna? Kita tahu itu sifat Allah. Tapi sejauh mana sifat-sifat Allah itu kita guna untuk jadi sebahagian daripada sifat-sifat kita. Kalau kita kata tadi, proses perjalanan hidup kita paling penting nak tuju apa? Nak tuju Allah, betul? Nak balik jumpa Allah. Maka matlamat hidup paling tinggi dalam kehidupan kita ialah apa dia kata-kata, untuk menjadi hamba Allah, memburu tujuan-tujuan yang terpenting. Apa tujuannya? Mencari, kalau boleh nak jumpa Allah, cari redha Allah. Kalau dua ni kita angkat, maka kenal Allah dengan cinta Allah harus tergabung. Okey? Apa beza kenal dengan cinta? Cinta lebih mendalam. Dalam mana? Bila kita kata kenal, maknanya kalau kita sebut apa tanda kita kenal Allah, apa nak jawab? Cuba tengok kok mana. Cakap je lah, tak payah soal-soal. Kenal alam. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Sekalian alam ini miliknya Allah. Berapa sayang kita dengan alam, berapa bahagia kita dengan alam, berapa banyak kita jaga alam. Tu tanya balik. Kalau kamu boleh patah-patah je pokok, kamu tak seronok tanam pokok, kamu tak seronok bela apa nak baja pokok. Okay? Kadang-kadang kita lalu kawasan cantik-cantik, tapi pokoknya kau kering. Ini tak pergilah keliling masjid ni. Okay? Kalau kita tengok ada pasu cantik, tapi pokoknya setengah mati, itu menunjukkan kita belum kenal Allah pun. Sebab saya kata ini tak, kita dah tak ada gardener, akhirnya tanam pokok ni. Ya, apa sebab? Apa sebab kita tanam pokok ni? Sebab kita tak nak ibadahnya. Ibadahnya apa? Jaga, jigut, baja. Ini tak payah apa-apa, tengok je. Maka hasilnya pun dapat tak dapat apa-apalah. Because nothing to do with it. Dapat habuk swasta. Contoh, minta maaf lah selalu, bukanlah marah. Saja cerita. Sebab kalau kita kata saya kenal Allah, dari sudut mana kamu kenal? Sebab itu tak ramai orang nak bincang. Jadi kita pun antara tahu dengan tak tahu, antara kenal dengan tak kenal. Pertama kita kata kita kenal alam. Bila kenal alam, apa ada dalam alam? Maka sekarang musim hujan. Banjir. Banjir itu kerja siapa? Kerja Allah. Berapa orang doa, ya Allah Tuanku, sedutlah, keringkanlah cepat-cepat, wahai bumi, tolong sedutlah air yang datang ini. Bukan air hujan saja, bukan air sungai saja, tapi air yang keluar dari mata air. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Nuh tak ada sungai pun, tak ada laut pun. Okay? Sebab itu apa orang-orang di sana kata, engkau ni gila ke? Mana ada laut? Engkau nak buat kapal, nak layar kat mana? Kita bukan ada sungai yang boleh mengalirkan sampan-sampan. Tapi buat juga. Ini perintahnya Allah. Macam mana? Tu dah kata gila lah, itu tak sioman dan sebagainya. Kerana air yang turun, yang jadikan banjir, bukan hanya dari hujan, bukan dari sungai, bukan dari laut, tapi dari mata air di bawah bumi yang keluar tanpa henti, yang keluar tanpa jumlah. Banyak sekali mata air yang Allah jadikan, sehingga terperanjat semuanya. Walaupun tak ada laut, tak ada sungai, tetap banjir. Jadi sama juga banjir-banjir kita di kawasan kita lah. Kita kata sungai, melempah dan sebagainya kan. Tapi itu mahunya Allah. Kalau mahunya Allah, kita tenteram, doa, hajat, solat, minta dengan Allah. Tapi tak dapat dengar, okey jom kita solat hajat untuk mangsa banjir. Jom kita solat hajat, ni banjir nak naik ni. Macam kita sekarang cerita pasal Palestin kan. Berapa orang rasa peka dengan Palestin? Berapa orang rasa seronok nak berdoa tentang Palestin? Berapa orang nak bercakap tentang Palestin? Alah, kita dah tunggu ni, tak payah ambil pusing lah, pening kepala je. Ramai orang bercakap begitu. Okay? Kerana kita terlupa bahawa itu adalah sebagai tanda kita kenal Allah. Mereka itu adalah hamba Allah. Tanah yang Allah duduk tu tanah yang sangat mulia, tanah para nabi semua. Tapi sebab tak tahu sejarah, maka kita tak rasa Palestin tu kita punya. Palestin tu kita berhak pertahankan. Berapa banyak nabi di sana, berapa banyak makam di sana, berapa ramai sahabat yang meninggal di sana. Okay? Ratus.
Ribu contoh. Tapi sebab tak tahu sejarahnya, kita rasa itu orang Palestin kan kita. Kita tetap makan sedap juga, kita tetap buang juga makanan, kita tetap juga berlebihan, kita tetap juga gelak-gelak. Betul? Nak baca satu surah untuk bagi ke orang Palestin jarang-jarang, kecuali dia pestanya, ada kumpulannya, ada pergerakannya, contoh. Jadi kalau kita cakap pasal sayang Allah atau kenal Allah, maka ini menandakan kita belum kenal, sebab kita tak rasa mereka tu saudara. Okay? Tak rasa kita saudara yang serupa dengan kita. Mereka kau orang Arab, betul tak? Mereka kau orang Arab, kau orang kita. Kita kata begitu sebab yang mencipta manusia dicipta mengikut gambaran bayangannya Allah. Allah cipta kita dan mengikut bayangannya Allah. Jadi siapa buat kita? Ada tak manusia lain yang boleh buat manusia? Tak ada. Maka semua manusia itu adalah saudara. Kalau kamu tak sayang saudara kamu, maka kamu dianggap tidak beriman. Paling pusing balik ke situ, kita memang terperangkap. Okay? Sebab itu kita kata kita kenal Allah. Apa yang kita selalu nak pusing, selalu nak pegang, kenal Allah tu faham, ikut perintah, langgar jangan ikut tinggal larangan, ibadah, puasa. Kita rasa dah okey dah tu. Betul? Tapi kalau kita masuk ke dalam sikit, okay? Kalau kamu kenal Allah, kamu akan sayang semua orang ni. Sebab semua ini ciptaannya Allah. Jadi tanda kamu ada Allah, tanda kamu kenal Allah, kamu tak akan musuh dengan orang. Kamu tak akan pandang sengit dengan orang. Kamu tidak akan pandang rendah dengan orang. Apa lagi lah kucing-kucing yang tergolek-golek tepi-tepi jalan. Ya Allah, ada yang pijak, ada yang langgar, ada yang tolak, ada yang macam-macam. Tapi pakainya macam orang Islam. Boleh nampak? Sekalipun anjing boleh hantar orang pergi masuk syurga. Betul? Apa lagi kucing? Kerana itu kita kata kenal Allah kita belum sampai kepada aku percaya, aku kenal Allah sebab Allah cipta aku. Kalau aku dicipta Allah, semua yang ada ni apa? Ciptaan Allah. Kalau kamu kenal Allah, kamu kena kenal orang lain ni juga. Maka kalau kenal saja tak cukup. Apa tanda kita kenal? Sebab kita ikut perintah, tinggallah larangan. Itu saja sikit benar weh. Kenalnya sikit sangat. Sebab itu tanda kamu kenal, kamu saja bukan sayang Allah, bukan saja kamu ikut perintah Rasulullah, okay? Tetapi yang paling penting ialah kamu dapat kenal juga apa kuasa-kuasa yang Allah sudah tunjukkan untuk kita lebih faham tentang Allah. Okay? Sebab itu sekali lagi kita ambil kira tanda kesempurnaan manusia. Manusia tanda dia sempurna. Apa tanda manusia itu sempurna? Okay? Apabila dia apa kata-kata? Dia boleh mencintai, kan? Boleh menalauki dan menguasai hati manusia itu seluruhnya. Maknanya kalau kita kata kenal Allah, hati dan perasaan kita ni, ya Allah, dekatnya dengan Allah. Minimalnya, maknanya paling sikitnya kita buat apa? Cinta kita pada Allah dan Rasulullah melebihi dari cinta-cinta kita yang benda-benda yang lain. Kalau kita semak dalam hati kita, ada sayang siapa yang paling banyak? Rata-rata kita kata ada apa? Keluarga, anak, mak, ayah, harta pekerjaan, gaji, harta dan sebagainya. Jadi kalau kita kata kenal Allah, maknanya jawapannya bukan itu. Boleh faham? Tapi itu yang masih bermuara dalam hati kita. Jadi Allah tu nanti tak masuk. Okay? Akhirnya kita kata aku ada Allah sebab aku solat. Apa sebab solat? Sebab aku hamba Allah. Nampak tak? Jadi maknanya terjemahannya ataupun tafsirnya, kenal Allah, aku ikut perintah, tinggal larangan, tak cukup. Sebab itu kenal Allah, kita nak amalikan semua sifat-sifat Allah yang boleh kita pakai sebagai manusia. Okay? Jadi kalau kita kata kalau sekadar tunduk, sekadar patuh saja, tak lepas lagi daripada kenal Allah. Okay? Kemudian kita kata Kalau kita lihat kata-kata cinta kepada Allah adalah satu tugas, satu tanggungjawab, bukan satu kerja sukarela. Kita mesti anggap ini sebagai satu pekerjaan, satu tugas yang paling berat untuk kita lakukan.
Kita kena harus mampu kenal. Okey, sebab itu dikatakan pada Nabi berpesan, belum sempurna iman seseorang hingga dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Kalau hadis ini saja pun kita fail. Boleh nampak? Kenal Allah, kenal Rasulullah lebih. Kita kenal Allah dah, kita kenal Rasulullah dah. Tapi apa? Nak letak dia on top of everything. Okay? Dah ada perasaan kenal tu ada, tapi nak letak dia jadi first. Buka mata itu nampak dulu, buka mata itu ingat dulu. Okay? Pergi mana pun kita ingat ke depan dengan Allah dan Rasulullah dulu. Itu di antara proses-proses. Kalau kata nak kenal Allah, kita rasa kita dah kenal lah kot. Okay? Sebab itu kita kata kita takut mati. Betul? Apa sebab takut mati? Jadi kalau kita ambil kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat maut kata Nabi Ibrahim kata pada malaikat maut, kata apa? Adakah sahabat sanggup membunuh sahabat? Sebab Nabi Ibrahim dengan Allah tu macam dah sahabat, sebab boleh sembang. Okay? Bila boleh sembang macam sahabat lah, macam Nabi Musa lah, boleh sembang. Jadi kita ni tak tahu boleh sembang ke tak. Tak, kita yang sembang tapi tak dengar Allah jawabnya sembang kita tu. Kalau kita tak boleh sembang apa jadi? Kalau kita tak boleh sembang apa jadi? Tak boleh sembang dengan Allah, mana tak boleh doa, tak boleh minta, tak boleh banyak, tak boleh zikir. Zikir tu sembang kita lah tu. Betul tak? Kita tak dengar, Allah tak jawab. Tapi Nabi Ibrahim kata-kata bila malaikat maut kata, Nabi Ibrahim kata apa? Adakah sahabat nak bunuh sahabat? Okey. Kan dalam tengah sirah dia kata Jibril malaikat maut naik balik jumpa Allah. Ya Allah, Nabi hamba-Mu ini cakap ini ke aku, tapi aku tak tahu nak jawab. Kamu pergi turun balik, tapi kitab ni tak ada. Kitab ni dia terus jawab je. Maknanya kamu turun balik bagi tahu kat Ibrahim, adakah sahabat tak nak jumpa sahabat? Adakah sahabat tak nak jumpa sahabat? Dah ngaku sahabat tapi tak nak jumpa. Kalau nak jumpa mesti mati. Maka lepas itu Nabi Ibrahim kata, silakanlah jalankan tugas kamu, sebab aku nak jumpa sahabat. Maka ni kekuatan. Kalau Nabi Ibrahim dah rasa sahabat dengan Allah, kita rasa macam mana? Kita dengan Allah rasa macam mana? Besar ke kecil kita? Oh kecil, tiba-tiba kecil. Okay. Tapi rata-rata kelakuan kita kata kita besar. Betul? Otaknya kata Allah Maha Besar. Kelakuan kita besar. Betul? Sebab itu kita tak nak ikut peraturan. Nak letak tempat duduk je payah weh, jangan main-main. Sebab kita kata itu kuasa kita. Allah Maha Besar contohnya. Tapi masa ada keadaannya kita besar. Kita makan apa kita nak, kita pergi mana kita nak pergi. Betul? Allah kata okey ke tak, masanya sesuai ke tak, waktu solat ke tak, dah menunaikan apa yang patut ditunaikan ke tak, tak kisah. Yang penting ini hal kita kan. Aduh, maknanya itu maknanya belum berapa kenal. Jadi kalau kita ambil contoh ini, kita kata Nabi Ibrahim sangat kenal dengan Allah. Itu pun tanya juga, adakah sahabat nak bunuh sahabat? Ini kita kadang, kalau boleh kita kata kita nak keyakinan ini yang kita nak. Kalau Allah nak kata aku nak sahabat, tak adakah sahabat tak nak berjumpa dengan sahabat? Maka adakah kita tak nak jumpa dengan Allah? Kalau kita hari-hari ngaku hamba Allah, tapi bila nak jemput Allah kita haru biru, tak nak, risau, susah. Jadi apa persepsi yang kita nak kena buat? Apa mindset yang kita nak buat? Aku kena bersedia bila-bila masa. Tak boleh takut, sebab yang hidup pasti mati. Ajal itu di tangan, tak boleh anjak, tak boleh kemudian. Betul tak? Faham dah ayat tu, tapi masih lagi persediaannya, hal kita lebih penting daripada hal nak jumpa Allah. Patutnya tadi persediaan petanda kesempurnaan manusia apabila dia berusaha sesungguh-sungguhnya dalam kehidupan dia, bermatlamat untuk jumpa Allah. Nak jumpa Allah bawa apa? Bekalnya apa?
Ini yang kita kata. Jadi adakah amalan itu membuat kita benar-benar cinta dengan Allah? Jadi ada dua istilah di sini. Pertama, kenal. Okey. Sebab tak kenal maka tak cinta. Oleh itu kita katakan orang yang kenal Allah itu akan mencintai Allah, dan orang yang kenal dunia itu akan benci pada dunia. Ini yang dicakapkan oleh Hasan Al-Basri, ulama. Mana kalau kita kenal Allah, maknanya apa? Kita pasti akan cinta dengan Allah. Bila cinta, artinya Allah itu sentiasa 24 jam ada dalam seluruh gerak kita. Dalam seluruh gerak, aku makan ada Allah, aku berjalan ada Allah, aku buat kerja ada Allah, aku tengah rumah ada Allah. Contohnya. Tapi kita kata kadang ingat, kadang tak ingat. Betul tak? Kalau sembang, ingat tak Allah dengar? Ingat tak Allah dengar? Jadi hendak kita semak tak apa yang kita nak sembang. Tak kira lah suku kita lah kan. Kita. Kena semak lah. Maknanya kita kata sekali lagi, dan orang yang kenal itu yang kenal Allah. Orang yang kenal manusia, kenal dunia, okey? Orang yang kenal dunia akan benci pada dunia. Kenapa dia benci? Kita tolak dunia gila. Kata kita, betul? Jadi kita kata apa maksud benci di situ? Orang yang kenal dunia dia akan benci dunia. Sebab apa? Sebab itu dia kata dunia ni penjara, dunia ni ladang, dunia ni, betul kita tak? Dunia ni kecil aja, dunia ni sebesar sayap nyamuk je. Kecil je. Tapi kita mati-matian satu hari 24 jam tu, berapa yang kita bagikan untuk akhirat, berapa kita bagi untuk dunia? Kita pernah bagi-bagi tak masa kita? Berapa banyak aku nak bagi untuk bekal, berapa banyak aku nak pakai untuk dunia? Jadi benci dunia maknanya dia tak nak hanyut dengan dunia. Dia tak nak hanyut dengan apa kerenah-kerenah dunia. Kadang gaduh sebab dunia, kadang sakit hati sebab dunia, kadang sakit perut. Sekarang ni orang-orang yang sakit mentalnya berdaba-daba terabel. Jumlahnya sangat banyak sebab terlalu ramai yang stres. Sangat ramai, muda-muda dah kena sakit gangguan mental. Orang tua-tua tu mungkin sebabnya takut mati ke. Betul? Jadi untuk sihat berani matilah. Betul? Ini kekuatan. Maka yang sekarang ini sedang di mana-mana, ini agensi-agensi kerajaan lah. Banyak nak bercakap tentang sakit mental. Saya kata ramai benar. Ramai weh. Kalau Kementerian Kesihatan punya laporan sangat mahal. Gelak pun. Dia nampak gelak, tapi gelak yang berlebihan gila. Gembira okey, gembira yang berlebihan itu terkeluar. Ini yang sedang terjadi. Dia boleh gelak depan orang, gelaknya tak cukup tanah. Tapi di rumah dia tak gelak. Sebab itu ada 2-3 orang kawannya, gelaknya tak cukup hari. Saya kata simpan-simpanlah sikit, esok kau tak ada nak gelak. Kau jangan banyak cakap. Kau tak tahu aku kat rumah tak boleh gelak. Nampak tak? Kita tak tahu latar belakang kan. Apa sebab agak-agak dia tak boleh gelak di rumah? Suami garang lagi. Tak ada masa nak gelak, banyak kerja. Ada banyak alasan kita tak boleh gelak di rumah. Jadi di luar dia gelak. Habis satu dewan. Okay. Rupanya bila disiasat, kau tak tahu di rumah kau ada siapa. Rumah kau ada kucing je. Nampak? Tadi kita kata suami gitu gini, banyak buruk sangka. Nampak tak? Rumah kau ada kucing je. Oh iyalah. Okay. Jadi kita mampu terima. Tapi kalau gelak lebih dari 3 saat, kita kata tadi dia berada di ambang sakit mental. So kita ada kesihatan mental, ada sakit mental. Jangan disamakan, betul? Mental health dengan mental disease, itu 2 benda yang berbeza. Jangan senang cakap kamu ni sakit mental tak je. Jangan cepat-cepat sangat. Okey, sebab itu dipanggil celaru, bukan sakit. Okey. Kau tampak gelaknya tu tak bersebab. Ish, kau ni betul ke tak ni? Kau ni normal ke tak? Banyak sangat gelak ke ataupun panjang sangat gelak? Kena tegur, tepuk belakang. Okey. Kalau sebulan kita jumpa dia, sebulan tak gelak, tepuk tangan. Asal kau lama sangat tak gelak ni? Aku rindu gelak engkau ni. Okey. Boleh nampak? Tadi dapat satu kes, minta maaf lah, selingan lah ni. Kawan baik.
Rupanya WhatsApp dia kena rompak. Ada orang call, jadi dia orang tu pegang WhatsApp dia. Ada siri, rupanya WhatsApp kita ni ada siri number ke apa bendanya. Dan dia pula di rumah seorang-seorang. Apa je nombor ndak semua bagi. Akhirnya WhatsApp dia, orang yang urus WhatsApp dia tu orang lain. Jadi WhatsApp dia dihantar kepada semua kawan-kawan dia untuk minta bantuan. Ada minta 3,000, ada minta 5,000, ada minta 2,000. Lepas scammer lah kot. Tapi guna WhatsApp. Sebab itu kalau ada orang minta apa-apa nombor, jangan bagi. Dia tahu kita seorang di rumah. Dah waktu tu orang kerja belakang, orang muda tak ada. Jadi saya tak tahu sebab nombor yang keluar ke dalam handphone dia nombor kawan baik. Bermakna sudah ada 2-3 orang yang kena. Okey, bila dia dah orang tu bila dah hantar duit, dah post, dah bank in duit, baru telefon dia. Oh, aku dah telefon, aku dah masukkan duit 2,000. Seorang lagi kata aku dah masukkan 3,000. Ni contoh. Jadi pagi tadi dia WhatsApp Umi, tapi Umi tak nak balas WhatsApp tu, terus call. Nasib baik engkau call. Kalau WhatsApp mesti orang tu sampai. Mesti orang tu yang jawab. Sebab tu soalan dia, boleh bantu sikit tak? Dia tahu kita kawan baik. Okay? Boleh bantu sikit. Umi kata nak bantuan bentuk apa? Tapi diam, dalam 15 minit tak ada jawapan. So mi call. Nasib baik engkau call, dia kata. Sebab yang jawab WhatsApp tu adalah orang lain. Dan kawan dia dah 4 orang kena. Yang bagi 2,000, yang bagi 3,000. Ada yang bagi 3,000, dapat 500 lagi boleh tak? Masa dia minta 500 lagi tu, baru kawan ni sedar, ini betul ke nama sahabat aku ni? Dia bukan minta 100, 200, 1,000. Okey, hati-hati kalau dapat apa-apa nombor, apa siapa saja minta nombor, ataupun dia tawarkan pekerjaan pun boleh, ataupun dia kata ada barang, kalau ndak dapat ini akan bagi nombor. Yang kawan ni tahu ke tadi dia kata, bila dia kata nama tu nama kawan dia, telefon, engkau bagilah nombor akaun, aku nak masukkan duit kat engkau 2,000. Kata engkau sesak jangan. Terperanjatlah dia. Okey. Sebenarnya bukan dia yang minta. Ini pun kita umur Umi lah, umur anda ni muda lagi kan. Tapi tak kecuali lah. Jadi kalau boleh apa nombor pun jangan bagilah. Okey. Dan sekarang WhatsApp dia tak langsung, dia tak boleh pakai WhatsApp dia. Contoh. Okey, itu yang pagi tadi lah dimaklumkan. Jadi dia orang tu dah dapat 7,000 dah. Itu kawan dia yang menghubungi dia lah. Satu hari je. Satu pagi je kot. Okey, itu masalah. Jadi kalau ada kawan-kawan yang hantar minta bantuan, call dulu. Jangan WhatsApp. Jangan balas dengan WhatsApp. Sebab ada WhatsApp kita boleh diangkat, diambil semua. Okey. Tak banyak terkeluar sikit daripada landasan. Sebab itu penting. Pada Umi sangat penting. Okey. Balik kita kepada kata-kata tadi, cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dia bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Allah, maka menerima. Jadi hari ini kita kalau kita bercakap tentang kenal ke dah? Kenal Allah ke dah? Nama-nama Allah tu berapa banyak yang kita pakai? Pertama, hafal ke dah? Kedua, faham ke dah? Ketiga, pakai ke dah? Ini pentingnya. Kerana kalau tak pakai maknanya memang tak kenal. Tak pakai memang tak kenal. Kalau kita kata Allah itu pemurah, kita tak jadi pemurah, tak jadi hamba Allah. Allah itu penyayang, maka kalau kita tak jadi penyayang, ini kita kata tanda sebenarnya. Tanya balik, mana perangai sifat-sifat Allah yang kita pakai untuk dalam hidup kita seharian. Kalau kita tak pakai, kita tahu Allah tu Maha mendengar, kita obah tadi ada ni, udahlah tu penat cerita dah ni kita tak nak dengar, walaupun cerita tu memang tak penting pun pada kita, tapi cucu cakap dengan kita, ya apa sibuk tengah nak ngaji dia, macam warak tu. Nampak tak? Artinya beri perhatian, sebab Allah Maha mendengar. Yang tak suka pun dengar, yang suka pun dengar. Dia yang berbeza dengar, tak beza nak dengar juga ke? Sangkut. Kadang-kadang kita perlu dengar untuk tahu, tapi bukan simpan dalam otak. Dalam memory box tak boleh masuk. Okey? Sebab itu kita kata Allah Maha melihat.
Berapa banyak kita bawa Allah Maha melihat tu dalam hidup kita. Pergi kedai, pergi jalan, pergi masak, pergi mana-mana, pergi dengan kawan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, satu daripada tanda kita belum lagi kenal Allah selagi tak ada nama-nama Allah itu yang jadi karakter kita. Kamu kata ada Allah, kamu kata sayang Allah, kenapa tak pakai perangai dia? Kenapa tak pakai nama-nama yang Allah dah bekalkan? Kalau kamu nak dekat dengan aku, kita nak dekat dengan orang apa? Ingat nama dia, betul? Aku tahu pula rupanya hitam putih coklatnya, betul? Tahu pula perangainya baik, lembut, santun, baru jadi kawan baik, betul ke tak? Ada tak kita kawan baik kita yang kita tak kenal perangai dia? Oh, itu kawan baik saya tu. Itu my close friend tu. Oh. Apa yang awak tahu tentang dia? Tahu nama, tahu rumah, lain tak tahu. Belum sahabat. Sayyidina Umar nak melatih mencari saksi pada satu pembunuhan. Dipanggil saksi-saksi, okey berapa lama kamu kenal orang ni? Banyak ni. Tahu tak namanya? Tahu namanya, tahu keluarganya, tahu. Tahu rumahnya, tahu. Kamu pernah tidur tak di rumah ni? Tak pernah. Kamu pernah musafir tak dengan dia? Tak. Gugur jawatan untuk jadi saksi. Pernah makan sama, pernah datang rumah, pernah tidur di rumahnya, pernah berjalan dengan kita, baru boleh ngaku sahabat weh. Kak jumpa Falah je minta maaf lah. Okey. Belum. Ni sebab itu jangan sombong datang. Itu yang kata duduk seorang-seorang tu sombong. Tanda kenal orang. Minta maaf banyak. Psikologis. Okey. Nak pegang orang lagi takut. Itu kawan tu sungguh-sungguh pembiar je. Okey, maka kena tolong ambil kira. Kita tak ambil semua daripada isi. Kita nak ambil mana yang kita mana yang kita rasa boleh membuktikan pada Allah. Apa tanda kamu hamba Allah? Apa tanda kamu kenal Allah? Aku kenal semua sifat-sifat Allah. Aku pakai ABC. Al-Mutakabbir tak boleh pakai. Yang sombong, yang kuat, yang gagah tu, itu tak payahlah. Itu selendang aku katanya. Kalau kamu pakai, kamu memang nak maut lah. Jadi mana daripada 99 tadi 456 je yang tak boleh pakai. Lain semua. Pakai. Sebab itu Allah bagi nama dia. Supaya kalau kata yang mujib ya Allah, yang maha menerima doa, permohonan, permintaan. Kita pula sombong. Minta maaf lah, tak boleh tolong. Nampak tak? Oh, minta maaf lah, sibuk lah. Tak dapat nolong lain kali kot ya. Nampak tak? Hari ni tak dapat bagi. Lain kali bagi ya. Bagilah RM1. Masalahnya bukan mati pun. Betul tak? Kalau kita faham yang mujib tu yang maha menerima apa saja permintaan. Allah tak pernah tolak doa kita. Betul? Maka sekali lagi sama juga kita berdoa. Siapa rasa doanya Allah angkat? Rasa tak? Tak rasa sebab tak sungguh-sungguh. Sebab itu Allah maha mendengar tu tak masuk dalam otak kita. Kalau kita kata Allah maha mendengar, kita nak minta dia, mintalah sesungguh-sungguhnya. Ni dah atas meja tangan mana aminnya nak Allah nak terima. Betul? Sama juga kita kat rumah lagi lah terima terus. So amin baca je ya. Kita ni amin. Amin pun tak sampai dari hati. Kalau amin keluar hanya dari mulut, tak keluar dari hati, ampun tuanku. Allah tak layan. Tanda kamu tak kenal aku. Jadi itu cara yang paling mudah. Jadi kalau boleh untuk peringkat kita ni, okay, pegang mana-mana nampak. Tapi kalau boleh mana yang baik, sebab tak ada nama Allah tu yang tak baik. Okey? Tolong telan satu-satu. Sekurang-kurangnya kita dapat bukti. Saya pakai ini, sifat ini kerana aku nak dekat denganmu ya Allah. Ya sabur ya Allah, sabar. Tak sabar-sabar sampai tua. Lagi tua lagi tak sabar. Bermakna lagi tak sabar maknanya lagi jauh dengan Allah. Jangan memang sebab itu kita bukan saja belajar Asmaul Husna tu hanya nak faham, nak sebut, nak hafal tak. Boleh buat tak? Allah tak boleh buat. Sebab itu kalau kamu bersahabat baik, kamu nak bagi jiwa raga. Kalau Nabi kata aku rasa jiran aku ni macam nak kena bagi harta pusaka.
Nak jaga jiran tu, bayangkan. Seolah aku rasa bila Jibril keluarkan perintah, okay, aku rasa jiran aku ni layak dapat harta pusaka daripada aku. Nak tunjuk how close should be with jiran-jiran contohnya, kan. Tapi kita ambil indah tak indah aja. Nampak kereta aja, plate number tahu. Nama pun kadang tak tahu contoh. Maka itu yang kita kata, kita tahu Allah tapi tak kenal Allah. Sampai kita tak boleh nak pakai nama mana nama Allah yang kita nak angkat. Ya Wahab, hafal semua betul. Yang Maha memberi, kita paling letih nak memberi Nak beri doa, nak beri senyum, nak beri pertolongan, nak beri teguran, nak beri salam pun letih Macam mana kita kata kita kenal Allah? Boleh nampak tak? Jadi ini kerja-kerja individu Orang lain tak boleh masuk. Kenapa dalam kepala Umi hanya boleh cerita. Okey, tanda kamu kenal Allah, kamu faham nama-nama Allah, kamu buat nama-nama Allah, kerana kamu nak paling dekat dengan Allah. Sahabat ikut semua perangai Rasulullah sebab nak rasa dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita kata kita nak jumpa Allah, apa tadi perjuangan paling besar? Perjuangan paling tinggi di dunia seorang hamba Allah nak jumpa Allah. Tapi tak kenal Allah, tak pakai nama Allah. Apa lesen kita nak pakai ke Allah besok? Macam mana kamu kata kamu hamba aku? Kalau aku jadi kecil dalam hidup kamu, nama aku kamu tak kisah pun. Kita anak tadika boleh nyanyi besar-besar, hafal mereka, tapi tak faham sepatah pun. Okay? Sebab itu kita katalah ambil dalam mana-mana Jabari yang maha mengurus. Kita rasa rumah kita siapa urus? Kita lah urus. Kalau tak di kita siapa lagi? Betul tak? Takkan itu putus hubungan dengan Allah? Yang mengurus hidup kamu bukan kita. Tahu. Kalau sebut tahu, tapi pakai belum lagi. Sampai umur bila nak pakai? Maka sebab itu kata buku kecil tapi dia penyempuk ni letih kita. Boleh nampak? Jadi tanda kenal Allah, kita nak pakai semua nama Allah sebagai sebahagian daripada karakter kita. Yang mampu-mampu, yang boleh-boleh. Try your very best. Try our best. Okay? Jadi kalau kata ya sabur menyebabkan kita berlayak masuk pintu sabar. Di syurga ada pintu namanya pintu sabar. Kalau dapat ya sabur masuk terus dalam urat saraf. Tak ada muka panjang punya. Muka orang sabar macam mana? Sabar lah, itu nak kena lempang. Betul tak? Sama dulu sabar dan pasrah. Ya Allah, saya bukan sabar, pasrah. Nampak? Pasrah dan redha. Okey, boleh nampak? Maknanya orang sabar dia bahagia. Kalau sabar yang renyuk-renyuk tu rabas ke perut. Buat apa tak ada apa-apa. Itu bukan sabar tau. Sabar bermakna kamu berusaha untuk jadi orang yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih lembut, lebih santun, lebih bahagia. Tapi tengok muka orang sabar. Sabar pun ada had tu tak? Aduh, siapa bagi had? Siapa bagi had? Tak ada had punya. Maka kalau kita nak namanya nak kata istiqamah tanpa sabar, kong kali kong. Namanya nak syukur tanpa sabar, kamu tak jumpa namanya syukur. Sabar dan syukur tu tim. Nampak tak? Apa lagi nak mujahadah. Nak meninggalkan semua yang tak cantik ni. Nak 101%. Semua tu karakter-karakter yang kita nak bina berpandukan rasa dekat kita dengan Allah. Tapi kita rasa dok. Dengan saudara pun tak berapa dekat. Macam mana nak dekat dengan Allah? Hati-hati tau. Siapa yang tak lekat dengan saudara dia, Allah tak lekat dengan dia. Tak kira lah saudara tu hebat tak hebat, saudara tu alim tak alim, warak tak warak, tapi we are close. Boleh nampak? Kerana itu darah daging kita. Kita nak esok di akhirat kita kumpul. Betul? Ini contoh. Tapi impian kita sampai sana. Sampai ni di sini aja, betul? Kita saudara ke Al-Falah je. Macam mana kena Puan Salwa? Al-Falah. Kalau itulah saja lesennya, Allahu Akbar. Hilang Al-Falah, hilanglah Salwa. Apa je kita? Nampak tak? Sebab itu kalau kenal aku nak nanti doa hang, no?
Kita nak doa kita nak doa dia, nak doa kita. Betul tak? Sebab itu apa keadaan kalau dijemput datang. Tak boleh kata no. Walaupun 2 jam lagi. Pergi. Kenapa? Atas dasar sayang. Bukan dasar pandai ke dasar apa ke tak. InsyaAllah kesian anak aku ni ulu halah nak cari orang. Okay, contoh. Bukan nak kata baik pun. Tak lah baik sangat pun. Tapi Allah itu maha memberi. Okay. Jadi ya Wahab, engkau yang maha beri. Kalau nama ini diberi kepada otak anak aku ni, bagi aku kemudahan. Bagi aku kesempatan. Bagi aku panduan. Bimbing aku. Kan panjang jadinya. Dengan satu nama Allah. Boleh buat tak? Supaya wajahnya berubah. Jadi orang paling syukur. Jadi orang paling sabar. Betul? Kena marah pun dia. Tambah pagi kena marah. Senyum, terima kasih banyak. Sebelum Allah marah, elok manusia marah. Betul? Daripada empuk dia Allah besok. Padan kau degil-degil sangat. Letih lagi. Betul? Okey. Itu kekuatan yang kita nak bangun. Bahawa satu daripada tanda, ada banyak tanda lain. Satu daripadanya ialah menjadikan nama-nama Allah itu paling menyebati dalam hidup kita. Kerana siapa yang berpegang dan berdoa dengan nama Allah, 101% doanya terangkat dengan syarat dia faham. Dia faham nama Allah yang dia guna. Pilihlah, tak ada nak buat 99 dulu. Kok mampu buat, tak ada masalah. Betul? Sebab situasi memberi bantuan pada kita. Situasi ini, saya bimbingan hari ini. Tapi kita tak ada dekat fingertip. Tak ada dekat jari nama Allah tu. Boleh sebut tapi tak faham. Pun letih juga. Bermakna sebenarnya kita belum lagi kenal. Jadi kita kata kita mudah cakap cinta Allah. Okay, mudah cakap cinta Allah. Tapi cinta itu boleh jadi tulen. Boleh jadi palsu. Kalau tak kenal nama Allah, tak buat nama Allah, tak pakai nama Allah, tak hias diri dengan nama Allah, bermakna kita bukan saja tak cinta, tapi belum kenal pun. Belum kenal pun dengan Allah. Ini yang kita paling takut. Kita rasa macam Allah kenal kita. Kalau tak kenal, Allah tengok kita tak agak-agak? Allah tengok kita ke tak? Takut Allah tak tengok. Sebab itu Allah kata apa? Aku nak orang yang ingat aku. Orang yang tolong aku. Aku tolong orang yang tolong aku. Jadi tolong tak? Tolong diri kita untuk rasa dekat. Ini kekuatan pertama. Apa bukti-bukti? Tadi kenal. Lepas kenal baru cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita dapat nama, pakai nama tu, bermakna kita dalam proses bukan nak mengukuhkan kenal tadi. Ini bukan nak ajar balik Asmaul Husna, nak kukuhkan Asmaul Husna tu menjadi darah daging kita. Mengalir dalam darah supaya bila-bila masa nama itu terus lekat dalam kepala. Okey? Dan jadi maknanya apa saja cabaran yang datang, puk dulu. Puk dulu dengan Allah. Ayat mana? Ayat perkataan huruf mana? Apa? Nama mana yang kita nak pakai? Okey? Itu kekuatan yang kita nak. Maka apa buktinya? Perlu diuji dulu tanda cinta kita dengan Allah. Maka ujian pertama apa dia kata? Tanda orang cinta Allah, okay, dia tidak benci kematian. Kemarin kita bincang pasal kematian. Okay? Semua orang takut mati. Kalau takut maknanya suka ke tak suka? Tak suka. Bila tak suka, cinta tak? Kan kosong tu. Boleh faham? Kita nak, bukan saya nak belajar banyak-banyak, tapi nak belajar sikit, tapi boleh aplikasi. Boleh bantu kita berubah. Tujuan belajar ni nak berubah, tu saja. Bukan saja-saja nak isi masa, tak. Nak isi masa dan nak berumah. Demi masa, jangan main-main. Tapi kalau demi masa tapi tak berubah, kosong. Okey? Pertama, dia tidak benci kepada mati. Okey? Tiada yang tidak mahu bertemu dengan orang yang dicintai. Kenapa tak boleh benci? Kerana tadi kita ada perasaan sayang.
Bila sayang tak akan benci dah. Allah bagi dia susah kok mana, Allah jatuhkan dia terlebuk kok mana pun, Allah ambil apa yang dia sayang pun, Allah kecilkan rezeki dia sampai ke mana pun, dia tetap yakin dan percaya Allah sayang dia. Boleh faham? Sangka baik sangat penting. Tapi kalau tak kenal, sangka baik pun tak pakai. Okay? Sebab dia kena kenal dulu. Aku milik Allah, aku ciptaan Allah, aku hidup aku dipegang Allah. Lauh Mahfuz sudah terbina 500 tahun yang lalu sebelum terjadinya langit dan bumi. Kalau ini jadi dalam kepala, kita tak pening pun apa yang terjadi dalam hidup. Apa yang kita jumpa ini mahunya Allah. Apa pun peristiwa yang berlaku ini mahunya Allah. Wa imma termasuk pencuri kat rumah. Itu kerja siapa? Allah dah atur. Dah rumah kamu dah banyak sangat katanya. Aku ambil sikit. Okay? Kena redha kat itu. Jadi dah baik tak dia. Aku nak kamu nak ambil apa dalam rumah aku ni? Aku ada baldi je. Aku ada gayung je. Kamu nak ambil gayung sila. Tapi guna gayung tu dulu. Ambil uduk dulu. Solat 2 rakaat. Baru balik. Dengan pencuri tu. Kamu ditakdirkan masuk nak curi rumah aku. Sebab kamu tak tahu apa ada dalam rumah aku. Aku nak bagi tahu kamu dalam rumah aku ada gayung. Jadi kamu kena guna gayung tu untuk ambil uduk dan solat. Lepas tu balik. Kalau kamu hendak gayung tu ambil, aku tak hendak tinggal balik. Faham tak? Nak bagi tahu tak ada apa pun tapi tak marah pun. Faham tak? Kerana itu petanya Allah. Dia masuk tu petanya Allah, betul? Apa yang kita jumpa ni petanya boleh marah tak? Tapi marah jadi nombor 1. Okey. Itu yang pertama. Jadi kita kata orang yang benar-benar cinta dengan Allah, pertama dia tidak benci dengan kematian. Apa cara nak bagi tak benci? Beramal lagi. Artinya terus menyediakan diri untuk buat semua yang Allah suruh. Bantu diri, bantu juga orang lain. Kita mabuk-mabuk bantu diri. Kemarin saya pergi orang kahwin. Minta maaf lah, ini cerita bantu diri. Baru pencen 4 bulan. Okey, kenuri orang besar lah, polis, ketua polis. Kita tumpang sekaki je, bukan polis pun kan. Dia semeja, tapi dia cerita dengan orang sebelah dia. Umi duduk sebelah dia, sebelah sini. Okey, dia orang tu duduk sebelah sana. Tak nampak isterinya kat mana. Entahlah dia datang ke Dian, kita dulu kan. Betul lah dok. Umi baca kat situ je lah. Kalau orang lain nampak, pasal apa lah orang tua tu duduk sebelah polis ni kan. Sebab dia letak ada kursi dua. Dia tak kira siapa di kiri kanan. Nampak tak? Itu cara mengatur tetamu. Dia cerita, saya dah pencen, dia rasa lega sangat. Tak payah buat apa-apa. Dah ada pencen, dah ada rumah, dah makan, dah minum. Jaga diri je. Bahagia tak? Kita kata bahagia, kita dengar macam bahagia. Mi kata kalau ada kemahiran yang macam-macam, dah jadi polis puluh-puluh tahun, takkan tak ada kemahiran. Paling sikit jadi jaga. Gelak dia. Ketua polis jadi jaga, gila kok. Okay. Kenapa saya perlu kerja, dia kata kan. Saya dah cukup semua. Nak mati besok cukup tak apa yang puan ada. Perlu tak ada yang lain-lain. Perlu tak agak nak tolong orang. Perlu tak agak nak sedekah. Perlu tak agaknya nak jendangkan orang lain. Ya. Nampak dah. Saya kata pengalaman jadi pegawai polis ada 4 gantang benda boleh buat. Okay. Tolonglah peniaga apa pun. Saya dah ada pencen. Buat apa peniaga? Ini sikap. Ini dia meja makan je ni. Otak jahat kan. Dia kata apa? Katalah kalau belajar jual goreng pisang lah. Dapat untung RM50. Kita tak andak RM50 tu. Derma kat masjid, derma kat surau, derma kat tahfiz, derma kat orang susah, derma kat ibu tunggal, derma kat anak yatim. Itu esok ada bekal loh. Sekarang ni bekal pungut sendiri tak cukup. Kita perlu bekal orang lain.
Oh lah. Nantilah saya fikirkan. Nampak ada orang rasa saya dah ada rumah, ada kerja, ada apa, ada semua. Saya tak kisah dah, tak ada apa nak fikir dah. Tak berisu dia. Jadi sepada semua orang, walaupun jual kerepek itu mahal tu. Sebab dia bantu orang, dia dapat duit, dia boleh sedekah. Boleh faham tak? Walaupun dah pencen, kamu tetap ada nyawa, tetap boleh buat kerja, buat pahala. Jangan duduk bersila, mati cepat. Menyusahkan mana anak. Sebab orang yang tak bercakap, maknanya dia di rumah, noneng. Sebab orang perempuan diberikan stok bercakapnya banyak kan. Jadi kalau tak bercakap, dia bisu, nanti dia stres. Jadi stroke. Sebab itu kena keluar. Jadilah sukarelawan pun tak apa, saya kata. Kan tentera-tentera ni banyak kemahiran. Polis-polis ni. Oh ya. Nantilah saya fikirkan. Sebab kita tak cukup cari pahala sendiri. Tak cukup cari modal sendiri. Nak kena bantu orang lain juga. Baru pahalanya besar. Sebab pencen baru. Saya dah lama lah pencen, katakan. Tapi bahagialah juga. Okay. Kalau tuan baru 6 bulan pencen, nanti boring kat rumah. Nak buat apa? Stres oh. Okay. Itu satu kisah di mana orang tak fikir. Tak fikir orang lain. Tak fikir dia nak mati. Tak fikir dia rasa, aku dah cukup semua dah. Oh, lega. Lega tu mati cepat tau. Tak fikir apa. Allah kata, hang lega sangat. Bagi aku rapat kat hang. Tu contoh. Usaha cari orang lah kot. Takkan tak ada pancing-pancing Allah sikit. Dia kata kan. Benda-benda tu yang kita nak cakap. Jangan takut cakap. Kita ni dah sekolah kan. Datang Al-Falah ni dah harus di lantai. Apa yang kita nak bagi? Apa yang kita nak buat? Betul? Okay, jelas. Bermakna kalau kita ada nama-nama Allah tu, kita memang nak memberi. Jadi mukanya, ya Allah, bahagialah mukanya. Jadi kalau muka bahagia, mana hatinya? Tenang, otaknya lapang. Itu saja, bukan nak suruh gelak panjang. Kalau muka tak sepanjang hidup, saya tak usik orang. Okay, ini juga kekuatan. Itu yang pertama. Kita kena uji, kita takut mati ke tidak. Kita benci kematian atau tidak. Kalau benci, nak kena ubah. Macam mana nak bagi suka. Artinya kena tambah ilmu tentang apa itu sakratul maut. Apa itu husnul khatimah. Apa itu su'ul khatimah. Apa itu alam barzah. Apa itu ke bumi. Apa itu kapan. Nak tahu kata kita tak kata, tanya. Aku bawa apa dalam kain kapan. Gelang 4 lori ke, cincin 4 gantang ke. Tak masuk satu pun. Tak ada apa-apa, betul? Artinya tolong tanya balik. Kalau tamak sangat dan nak pungut itu, pungut ini, nak pakai cincin 10. Tanya balik. Ini orang yang kita kata tak benci mati tadi. Dalam kain kapan aku, orang nak selit apa? Selain tabak kapur baru. Tak ada apa. Jadi nak kalut sangat pasal harta kat dunia ni pasal apa? Bukan tak anda kaya. Tak ada orang kata, Allah memang le, doktor dah ada. Ada makan cukup lah. Tak sempat beli cincin okey juga. Boleh faham? Sebab cincin tak masuk dalam kain kapan, ya Allah. Betul kata tidak? Cara macam mana nak kita banyak cakap pasal Allah. Bukan cakap pasal kehidupan. Sebab itu orang yang kenal Allah, dia tak nak cakap benda yang tak ada kaitan dengan Allah. Orang yang kenal dunia, dia tak nak cakap dengan dunia banyak-banyak. Dia tak nak terpesona dengan dunia pun. Dia akan benci dunia. Ingat? Dia akan benci dunia. Dunia ni bukan kata melalaikan. Kata orang pesimis, wah. Kata orang optimis, wah. Dunia ini adalah ladang. Betul, ladang nak tanam apa? Tanam ganja ke? Kan ada orang tanam ganja. Betul ke tak? Yang tanamlah yang elok-elok. Betul? Ini contoh. Macam mana kita nak buktikan kita tak takut mati. Dengar orang mati takut tak? Sedih. Orang yang mati tak sedih. Okey, tak apa. Jadi kita macam mana nak ubat? Itu kata-kata tadi, nak elak supaya kita tak benci dengan kematian, tak takut dengan kematian. Bermakna kita dah serah 101%. Ya Allah, syukur alhamdulillah aku masih hidupkan sehari lagi setelah aku dimatikan semalam.
So what should you do? Terus angkat tangan, ya Allah bimbing aku ya Allah. Hari ini aku nak kena buat apa? Kalau dah memang ada jadualnya, ya Allah mudahkan ya Allah urusan aku pada hari ini. Entah ini kenapa nak minta mudah? Kenapa nak minta berkat? Kenapa kita nak minta terima? Entah ini hari terakhir. Tolong fikirkan setiap kali makan, Tantang ni makan terakhir, jangan buang. Okay? Kalau masak, Tantang ni masak terakhir, masak sungguh-sungguh. Kalau kemas ini entah ini hari terakhir, ngemas elok-elok. Memberi, entah ini hari terakhir, memberilah yang terbaik. Ini kekuatan. Tanda dia nak bantu diri dia bahawa dia tidak benci dengan kematian. Apa dia buat? Dia ingat, aku nak mati dapat ini, aku nak mati dapat ini, aku nak mati dapat ini. Bukan tak kerja. Oh nak mati, apa nak baik kan dia? Kan bawa pun. Oh letih je menyusah hidup orang. Betul ke tak? Pertama senang ke hidup ke sini, jangan susahkan orang. Baru kita minta dengan Allah, betul? Allah kata kamu sempurnakan hidup kamu. Sebab itu kekuatan seorang hamba Allah, dia membuat dirinya menghargai dirinya. Apa tanda menghargai dirinya? Tanda dia cinta Allah, dia menghargai dirinya. Dia buat apa dengan dirinya? Macam mana dia boleh rasa terbangun rasa cinta dengan mencintai diri? Syukur tak? Sebab syukur. Basicnya apa? Asasnya apa? Apa isinya apa? Nikmat ada 40 lori. Jangan merosakkan diri sendiri. Itu yang last. Yang pertama apa? Aku diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ciptakan aku mengikut bayangannya Allah. Setiap manusia diciptakan Allah mengikut bayangannya Allah, kata Rasulullah. Boleh nampak? Jadi rupa kita ni memang tak sama dengan orang. Sebab Allah masa cipta kita, dia fikir benda lain. Betul? Sebab itu kata, muka tak pernah sama ya. Kalau ada iras lah. Kembar seiras. Tak sama juga. Betul? Maka kekuatan, kenapa dia harus pertama mencintai dirinya untuk tanda dia mencintai Allah? Kerana sangat-sangat mensyukuri Allah cipta dia. Bagi nikmat pada dia. Dahlah cipta. Besarkan, sihatkan, jaga. Organnya diganti, syarafnya diganti. Yang rosak diganti, gigi diganti. Betul? Walaupun tanam semula. Itu izin Allah juga. Betul tak? Jadi siapa yang gigi tercabut tapi tak nak buat, itu tanda dia tak seronok hidup. Macam mana nak makan? Tak ada gigi. Maka kalau dia sayang, janganlah kecil hati pula orang yang tak ada gigi. Bukan kata siapa-siapa. Okay? Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Tanda dia menghargai, tanda dia cinta dengan Allah. Kerana Allah sudi cipta dia. Allah sudi bagi rezeki kat dia. Allah bagi dia sempurna pula, tak cacat pula tu. Tak pernah putus rezekinya. Cantik pula tu. Nampak tak? Kalau bagi tak di hidung macam mana? Sempurna juga, tapi taklah sempurna orang lain, betul? Maka dia kata, senang ke susah nak sayang diri? Kebanyakan sayang siapa? Sayang orang lain, bukan sayang diri. Rata-rata tak sayang diri. Sebab tak kisah berbedok ke hidup, sikat ke hidup, anak tudung basuh ke hidup. Jangan main-main tu. Jubah gosok ke hidup. Maknanya itu baru luaran. Tapi yang kita nak ialah Allah bagi kita akal, Allah bagi kita perasaan, Allah bagi kita hati. Berapa kali kita syukur? Berapa kali kita syukur otak ni? Itu sebab kita kata kena belajar terapi syukur. Tiap-tiap hari kena buat terapi. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagi aku otak dari dulu sampai sekarang masih normal ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur ya Allah. Dari hari ini ya Allah, aku nak bersyukur dengan otak ini. Supaya otak aku ini boleh ingat kamu sampai aku mati ya Allah. Peganglah semua anggota ni. Ya Allah, sejak lahir sampai sekarang aku masih boleh mendengar ya Allah. Aku banyak dengar ya Allah, ya Allah. Dari hari ini ya Allah, aku ingin bersyukur dengan telinga ini. Kerana dengan telinga aku dapat belajar, aku dapat pergi kuliah ya Allah. Aku dapat dengar suara anak-anak, suara suami ya Allah. Nampak? Hari-hari, pagi sekali, petang sekali. Pegang semua anggota ni.
Pegang semua matanya, ya Allah, aku tak boleh bayang macam mana aku hidup ke tanpa mata ini, ya Allah. Tapi selama hari dia tak pernah syukur. Sebut satu-satu, sebab Allah ciptakan beza-beza kan. Okay? Kalau ambil uduk, kalau Allah kata ambil uduk, tak ada peraturan. Mandi je boleh uduk tak? Saja angkat uduk, zoom sekali kan semua kena kan. Tapi Allah kata peraturannya gini, Nabi tunjuk lagi, betul? Jadi sayang diri pun macam itulah. Kalau matanya macam mana nak jaga, kalau telinganya macam mana nak jaga, mulut nak jaga macam mana, kan asing-asing. Betul? Bila kamu baca, kalau kamu membaca Quran dan kamu mendengar Quran, pahalanya sama. Dengar je lah, tak payah baca. Kamu ada mulut kan? Telinga tu untuk, dan dengar tu untuk telinga. Tapi kamu ada mata, bila nak pakai? Jangan kata saya dengar je, saya masuk je earphone, wah, sekarang mana saya dengar. Tapi makna mulut tak pakai. Faham tak? Walaupun ustaz kata sama je pahala dapat, kalau dengar pun, kalau baca pun. Nampak dah, kita pun masih nak dengar kan. Budak sekarang ada sumbat telinga semua kan. Jadi sekali-kali jangan tafsirnya salah pula. Jadi sayang diri dulu untuk mensyukuri apa yang Allah bagi. Allah ciptakan tangannya cantik, mulut yang cantik, jantungnya cantik. Ya Allah, kemarin dia seorang hamba Allah buat open. Ada lagi orang buat belah terbuka ni. Apa? Jantung. Apa dia panggil? Bypass yang pakai buka. Bukan pakai urat ni. Allahu Akbar. Oh, syukur alhamdulillah. Sihat sampai sekarang. Amin. Tu tanda Allah sayang. Hamba Allah ni buka, dah repair, dah elok katanya, tapi tak cantum-cantum. Tak dicantum lagi. Sebab proses dalamnya tak berapa nak cantik. Akhirnya ditidurkan, jalan terus. 50 berapa ke umurnya. Contohnya. Walaupun banyak cerita, termasuk contoh saudara kita tadi, bypass, selamat. Tapi rezeki dia tu, betul? Itulah jantungnya begitu begini. Bukan sayang sekarang, sayangnya masa sehat. Jadi kenapa kita sakit? Sebab kita tak sayang diri. Bila tak sayang diri, tak sayang Allah. Jangan jaga diri sebab isteri, jangan jaga diri sebab suami, sebab anak-anak, sebab nak jalan, sebab nak ke Mekah. Tak. Aku sayang, aku nak jaga diri, nak makan suplemen apa yang boleh ni, supaya aku dapat menghargai apa yang Allah buat untuk aku ni. Sebab Allah dah kata, aku yang sakit, aku yang sembuhkan. Betul? Kita dah mabuk cari doktor juga dulu. Tapi itu ikhtiar, betul? Tapi ikhtiarnya kita tidak melebihi apa yang Allah bagi. Ya Allah, ini doktor bagi, ya Allah. Tapi yang menyembuhkan kau, ya Allah, pok. Jangan mentelan betul-betul terlupa ada Allahnya dalam ubat. Rata-rata kita apa? Percaya doktor daripada percaya Allah. Okay? Maka cinta diri sendiri untuk tidak lawan Allah. Cinta dan nak jadikan semua alat ini berfungsi untuk kita jumpa Allah. Tangan ada pahala, kaki ada pahala. Ya Allah. Perut ada pahala. Itu orang lelaki tak ada lah, orang perempuan je ada. Sebab dia ada rahim kan. Dapat bersalin tu mahal loh. Betul ke tidak? Tapi apa anak kena lempang-lempang jadi bola baling. Letih lagi. Tahu tak kamu ni susah mengandungnya. Ya. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Yang paling susah melahirkan siapa? Semua susah. Tak, kita doktor ada, hospital ada, apa ada. Bonda Siti Mariam. Tak ada siapa-siapa. Tak ada suami, dan satu hal menderita jiwa. Tak ada katilnya. Tak ada doktornya. Betul? Bawa pokok kurma, jangan main-main tu. Kalau kita kata susah, itulah manusia lebih susah. Sayanglah diri. Ini sebab nak hurai ni, nak jadikan dia satu keyakinan. Jangan jaga diri kerana nak cantik. Saya puasa, diet. Allah, puasanya nak diet. Sebab itu kalau puasa sunat, jangan sembang kat orang. Saya puasa hari ni. Kosong. Sebab kita bukan buat kerana orang, betul? Kita buat untuk dekat dengan Allah. Kamu buka je mulut, selesai. Tak ada isi dah. Okay? Kalau pergi ke Nuri, salam balik. Kenapa tak makan? Tadi sebaru je makan.
Tak payah cakap, ada bekal tak boleh tapau sikit. Bagi tahu lagi orang puasa. Maka kekuatan ini, maka kekuatan mencintai diri sendiri bukan untuk lawa-lawa, untuk pamer-pamer. Okay, kerana menghargai pilihan Allah bagi kita masih hidup sampai umur ini. Jadi yang sakit pun jangan macam sedih. Saya dah sakit lama doktor. Tapi hidup tak hidup? Okey, syukurlah. Saya senang je ubat. Kan tanya kamu makan ubat apa dah. Ubat bukan penyembuh. Penyembuh siapa? Allah. Ubat ikhtiar je. Dah makan macam-macam dah tu, tak ada sihat juga. Sihat bukan berdiri dari ubat. Jadi nak betulkan balik keyakinan tu. Ya Karim, dia marah doktor. Bagi tadi pergi sini. Dah pergi berapa doktor pakar dah doktor. Dah muak dah saya. Allah, muak tidur je lah terus. Okay, kerana itu jawapan orang yang tak sayang dengan diri. Orang sayang dengan diri, dia seronok nak rawat diri dia. Dia seronok nak jaga diri dia kerana Allah, bukan nak tayang. Ini tanda kedua. Alamak, kita pukul berapa ya Rabbi? Ampun. Apa pukul 11? Ya Allah, ampun. Tak lepas habis juga yuk. Okey. Yang ada hal boleh balik sikit. Boleh berangkat tak apa, Umi tak kecil hati punya. Okey, sebab Umi terlupa. Dah okey, boleh ya? Nasiblah. Itu yang kedua. Okey. Tanda cinta Allah, dia sanggup, tadi dah sayang diri. Sayang diri semata-mata kerana Allah, pakai baju cantik kerana Allah, jaga kulit kerana, jaga kesihatan kerana. Jangan kata, oh ya awak kalau gemuk tinggal dengan suami kan. Lah. Kan jadi nak diet sebab nak sayang suami dah. Mi ada jumpa. Okey. Saya pergi ke facial, saya pergi ke fitness, saya pergi ke sana. Suami saya nak saya cantik. Tapi medium je lah. Ramai yang begitu kan. Dia mencari cinta suami sebab dia tak nampak cinta Allah. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. Tolong sayang diri kita sendiri untuk bawa jumpa Allah. Jangan selekeh depan orang. Tapi tak boleh selekeh juga. Sebab Allah itu indah. Allah itu cantik. Allah itu wangi. Allah nak yang wangi-wangi. Allah nak yang tercantik. Allah nak yang kemas-kemas. Best of the best. Betul? Allah dah tua. Tak payah. Banyak kagam. Jangan bedok juga weh. Okey. Yang ketiga kita katakan. Oh, sikit je lagi. Boleh? Ampun. Okey. Orang yang cinta dengan Allah, okey, dia ada rasa cinta dengan Allah, dia mesti bersedia mengorbankan kehendaknya. Mampu tak? Mengorbankan kehendaknya untuk menurut kehendaknya Allah. Nak pergi orang kahwin ke nak pergi kuliah? Agak-agak lah. Artinya pergi kuliah pun wajib, pergi kawan kahwin pun wajib sebab jemputan, betul? Tapi kita orang lupa kuliah, lambat no, payah pergi nori dululah. Itu pilihan. Okey? Maknanya ada dinner dan ada kuliah, ada forum, katalah. How big is your portion nak bagi jumpa yang Allah punya? Yang kerja agamanya dibandingkan kerja dunianya. Dua-dua penting pada kita, tapi pada Allah ada yang penting, ada yang kurang penting. Tu priority, back to Allah. Priority tak boleh jatuh ke dunia. Priority mesti jatuh ke Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jadi kalau kata sanggup mengorbankan, tak jadi buat. Okay, sayang duit sebab nak gini. Tapi Allah jemputan nak pergi umrah ni. Tak ada jalan. Ini maksudnya Allah. Artinya kita dapat lakukan yang terbaik untuk Allah daripada melakukan yang terbaik untuk kehendak kita sendiri. Nak renovate rumah. Dapur tak berapa besar. Tapi masak tak berapa rajin. Nak besar dapur buat apa? Betul? Nampak tak? Nak lega. Allah hai. Berapa lama lagi nak hidup? Dah 70 dah duduk berdapur besar mana lagi. Contoh itu orang yang macam Umi lah. Tapi kalau orang yang dok lep-lap tu lain cerita lah. Okey. Itulah.
Kemudian sedaya upaya, dia akan berusaha menghampirkan dirinya kepada Allah. Sedaya upaya, maknanya dalam seluruh gerak hidupnya, dia memilih pertama, kalau aku buat ini, aku dekat dengan Allah, aku jauh dengan Allah. Dia terus membuat pertimbangan sedaya upaya. Aku nak ada duit RM10, nak derma ke, nak beli makanan ke. Ada nampak ayam goreng kat depan tu, nampak sedap. Ada nampak kuih ke, keripik ke, keropok ke. Nak masuk tabung Al-Falah kan, nak masuk tabung keripik ke depan. Contoh. Duitnya satu je. Nampak tak? Takut juga nak buat pengorbanan. Kerana ini menyebabkan kita akhirnya tak rasa dekat dengan Allah. Tak seronok nak memilih pilihannya Allah. Sebab itu sekarang tengah Palestin, tolong murah-murah lah. Ada je tabung tala. Berapa-berapa tak kira, sebab Allah tak kira jumlah. Tapi janganlah RM1. Okey, duit envelope tak cukup. Okey. Yang kedua, dia kata, pertama tadi dia kata dia sedaya upaya, kemudian dia membenci kepada apa saja yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Apa sahaja. Artinya kalau kita pergi orang meninggal misalnya. Okey, dah habis kapan, dah berangkat ke tanah perkuburan. Kita buat apa? Kita sembang sekejap kan, payah nak jumpa kan. Sedar-sedara kan lama. Perlu ke sembang tu? Agak-agak. Apa nak cepat-cepat balik? Bukan ada siapa kat rumah, awak kan seorang je. Kita, iya juga kan. Dah baik kita ngopi dulu. Perkataan ngopi ni pun satu hal juga. Okey. Jom kita ngeteh, jom kita ngopi. Ya Rabbi ya Karim. Jadi pilihan-pilihan ngopi dan ngeteh. Ini nak jaga sahabat yang main-main. Tapi Allah tak jaga. Okey. Ini kekuatan. Kadang-kadang waktu duha kita rosak. Asar kita lambat. Zuhur kita pecah. Nampak tak? Isya kita lambat. Maknanya Isya tak ada masalah sangat lah. Maknanya boleh panjang kan. Maghrib kita. Jadi sekali lagi, dia sangat benci dengan apa yang boleh membuat. Benci artinya apa? Cuba elak sepenuhnya. Jangan fikir, anda orang kata apa, macam warak sangat pula. Kan takut orang kata, betul? Takut orang kata. Sekarang nak kena buang takut orang kata. Takut orang tengok. Tak payah orang tengok. Takut Allah tengok. Allah tengok. Allah kata apa? Pakai macam ni okey tak? Macam warnanya lebam je. Tak apalah lebam pun. Nampak tak? Kelabu je mah. Tak kisahlah. Faham tak? Maka ketiga kita kata, bila dia masih buat dosa, walaupun ada cinta kepada Allah, bermakna cintanya kepada Allah belum sepenuh hati. Artinya kita kata dah saya cinta Allah, tapi dalam cinta Allah tu terselit cinta-cinta lain. Cinta anak, cinta rumah, cinta kereta, cinta banyak-banyak benda lah. Ini nak buktikan pada kita, bahawa cinta kita yang sebenarnya belum lagi sempurna. Belum lagi sempurna. Sebab Iblis nak suruh kita sayang benda lain. Sangat diuji. Ini yang kita masalah. Cinta anak, cinta mak mentua, bersuami dan sebagainya. Maka balik tanya pada diri. Kalau aku cinta Allah, maka aku mesti bangun subuhnya pukul berapa. Aku bangun malamnya pukul berapa. Sebab itu kita kata bangun malam tu sangat mahal. Apa sebab? Masanya sangat kritikal. Tapi Allah dah bagi kita umur 60 ni senang jaga. Betul? Nak pergi tandas lah, itulah, gini lagi lah. Maka itu kita ambil kesempatan. Kenapa Allah bagi jaga pukul 2? Nak sungguh? Tajuk lah dulu dia orang kat alih tu, boom lah balik, tak kisahlah berapa pun. Tapi Allah lambat lagi, pukul 4 padik kok. Pukul 5 pun sempat lagi, bukang lagi dulu. Memang tersangkut lah. Contoh, kita kadang-kadang apa yang Allah bagi pada kita tak cantik, sebenarnya cantik untuk kita. Boleh nampak? Jelas kekuatan-kekuatan. Maka kita kata pesan seorang wali Allah kepada seorang lelaki. Ini contoh kita ambil. Seorang wali Allah berjumpa seorang lelaki, dia tanyanya. Dia pesan pada budak tu, kalau kamu ditanya soalan ini. Pertama soalannya, adakah kamu mencintai Allah? Macam soalan yang tanya tadi lah. Rasa-rasa cinta Allah ke tak? Rasa macam cinta. Betul? Maka apa yang dipesan oleh para wali juga mungkin untuk kita.
Kalau orang tanya, kamu cinta Allah ke tidak? Jawab, jangan jawab. Jangan jawab. Minta diri kenal Allah. Kenal Allah ke tak? Kita nak bagi bukti. Kenal apa, kalau tak kenal kenapa? Cinta ni maknanya kita kata, wali tu kata, kamu kalau ditanya, jangan jawab. Kamu diam je. Apa sebab tak boleh jawab? Kalau kamu jawab tak cinta, okey, kamu jatuh kufur. Kamu jadi orang kafir. Okey? Tapi kalau sebab dia orang muda kan, kalau kamu jawab ya, takut ya kamu tu tak selari dengan perbuatan kamu. Kamu kata cinta Allah tapi kamu buat juga benda yang melawan Allah. Boleh nampak? Bermakna kamu berdusta dengan Allah, kamu juga berbohong dengan diri sendiri. Maka ada soalan-soalan yang kalau kita ditanya tak perlu jawab. Okey, kalau kita tak berapa yakin keyakinan kita, tak payah jawab dulu. Okey, kerana dia boleh, jawapan itu boleh perangkap kita. Kalau kamu cinta Allah, kamu tak ada buat dosa dah. Okey, kamu tak ada buat dosa dah. Tapi kalau kamu kata cinta Allah tapi kamu masih buat dosa, maknanya kamu berdusta. Boleh faham? Ini yang kita paling takut. Maka apa kita kalau ditanya, tolong telitilah. Tolong teliti kita nak ngaku ke tak ngaku. Kalau mengaku itu dekat dengan Allah, yes. Kalau mengaku itu jauh dengan Allah, letih. Okey, kalau tak kata tak cinta, lagi teruklah, betul tak? Jadi kalau kita kata cinta, try our best. Nak jadi terbaik dan nak bagi minimum, nak lawan Allah. Kita nak kalau boleh maksimum. Maksimum buat tak lawan Allah. Dia datang Al-Falah ni bukan senang. Masjid tersohor ni. Okay? Kalau tak jadi baik juga, oh kita mak Al-Falahnya main-main. Kita jemaah Al-Falahnya main-main. Okay? Wangi Al-Falah ni main-main. Okay? Itu sebab kekuatan yang nak dibangun. Sekali lagi, tolong bangun balik keyakinan. Dan last sekali kita ambil sikit. Boleh ke? Sikit lagi je. Ingat Allah mesti sentiasa ada dalam hati manusia. Ingat Allah ada bukan dalam otak saja, bukan dalam perasaan juga, tapi sahaja, tapi dalam hati. Kalau dalam otak, bila otak masuk benda lain, terlupa. Betul? Kalau dalam perasaan saja, masuk perasaan lain, lupa. Okey? Jadi masukkan dia ke hati, bawa ke perasaan, bawa ke otak. Dia terbalik kong. Itu kalau cinta. Kalau nak belajar, masuk otak dulu, masuk perasaan, masuk hati, baru masuk amalan. Okey? Dia geraknya begitu. Kalau sudah sampai peringkat cinta, sebab cinta ni dah kenal dah. Okey? Kalau cinta, kita nak gerak, ngaku bulat-bulat dulu dalam hati. Nak ditampilkan dalam emosi dan nak diangkat, diingat sentiasa dan terus ditampilkan dalam perbuatan. Itu kekuatan. Maka kita kata tanda dia cinta Allah, dia ingat dalam hati tentang Allah tanpa ada tekanan. Tak tekanan maksudnya apa? Saya ingat Allah kalau saya kemalangan, sakit, kematian, ya Allah. Ya Allah. Ingat Allah kerana ada suasana. Orang yang cinta Allah, dia ingat Allah tanpa ada suasana. Anytime. Okey, dalam setiap gerak dia terjadi ada Allah di hatinya. Dan dia terus ingat setiap masa dan perasaannya dikengkang, perasaannya dikawal. Okey, tak tunjuk warak sangat pun payah, tak tunjuk warak pun salah. Takut orang kata warak, betul ke tak? Kenapa takut? Kalau 40 kali dapat warak tak? Warak sawat. Syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau orang kata cantik, kembang. Tapi kalau orang kata warak, tak ada mana ada. Mudah-mudahan kita diterima Allah untuk merasakan bahawa kita kata cinta kita dengan Allah bukan dikawal oleh situasi, belum dikawal oleh kejadian. Dan kalau boleh kita nak cinta kita kepada Allah itu jauh mengatasi cinta kita pada manusia dan kepada dunia seluruhnya. Mampu atau tidak?
Cuba minta dengan Allah. Minta banyak-banyak. Jangan minta sekali-sekala. Minta banyak-banyak. Aku nak lekatkan kamu ke hati aku. Nak tampilkan dalam amalan aku. Dan nak jadikan isi kepada otak aku. Dalam setiap gerak. Boleh? Jadi sampai di sini dulu. Sebenarnya ada 7. Kita baru dapat 3. InsyaAllah mudah-mudahan. Tak tahu ada ruang ke tidaknya. Sebab itu kita kata Al-Falah ni kelas apa eksklusif. Sebab orang kata, doktor bila aku pergi Al-Falah? Oh, dia eksklusif, on invitation. Contoh. Jadi mudah-mudahan kita dapat gerakkan sikit perasaan kita. Pertama, nak kuatkan balik ingatan, rasa kenal Allah, dan rasa dari kenal bawa cinta Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha mendengar. Ya Allah pencipta kami, ya Allah. Ya Allah yang memegang ubun-ubun kami, ya Allah. Ya Allah yang menggenggam hati kami, ya Allah. Ya Allah yang menggenggam cari hidup kami, ya Allah. Perjalanan hidup kami dan umur kami, ya Allah. Hari ini kami berkatakan bagaimana meningkatkan rasa rindu kepadamu, ya Allah. Rasa dekat kepadamu, ya Allah. Rasa mengenalimu, ya Allah. Tanpa campur tanganmu kami tak mampu untuk menghidupkan semua perasaan ini, ya Allah. Maka sekali lagi, ya Allah, pandanglah kami dengan wajah belas kasihan. Tumbuhkanlah di hati dan perasaan dan pikiran kami, ya Allah. Engkau Maha berkuasa. Engkau Maha pengasih, Maha penyayang. Engkau inginkan kami jadi baik, ya Allah. Maka terima semua taubat kami, ya Allah. Bimbing kami dalam setiap urusan kami, ya Allah. Izinkan dengan umur-umur kami yang tersisa ini, ya Allah, untuk terus kalun untuk mencari ilmu, bukan kalun untuk mencari dunia, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami hamba dunia. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati umur-umur yang tersisa, ya Allah. Berkat kami kesehatan-kesehatan yang tersisa, ya Allah. Jadikan kami sehat untuk menambah ilmu, ya Allah. Kami nak berubah, ya Allah, merasa dekat denganmu, merasa rindu denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mendengar, yang Maha dekat, yang Maha menerima permohonan, yang Maha menerima taubat. Bimbing kami, ya Allah. Kau pilih kami sampai ke sini. Mudah-mudahan pilih kami untuk berjumpa kasih. Kami merindui baginda, ya Allah. Kami mengharap pertemuan dengan baginda untuk layak masuk ke syurga-Mu. Kami ingin menatap wajah-Mu, ya Allah. Maka izinkan kami menyuburkan rasa cinta kami kepadamu. Bila-bila masa umur tersisa ini, ya Allah, jangan biarkan kami leka hingga umur kami terbuang sia-sia, ya Allah. Ya Allah, kasihani kami, ya Allah. Kasihani keluarga kami, ya Allah. Izinkan kami berpegang tangan dengan anak, keluarga, isteri dan seluruh ahli keluarga kami untuk bertemu denganmu, layak masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai sini dulu pertemuan. Mudah-mudahan Allah izinkan ada pertemuan lain, insya-Allah. Menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf ada kata din tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik tak kelama sendiri, insya-Allah. Kita mohon dengan Allah untuk dapat sedikit lagi waktu menyambung lagi 4 tanda-tanda kita mencintai Allah ini, insya-Allah, dengan berkat doa, kesihatan dan kepanjangan umur, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ampun maaf. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk terus beribadah. Amin ya rabbal alamin.